Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menaiki kenderaan warna hitam Jaguar baru saja melalui pintu 2 Istana Negara bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong pada pagi ini. Okey, kenderaan ini percayai dinaiki oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru saya tiba. Nampaknya betul lah info yang kami terima. Majlis menghadap ini turut dihadiri oleh pemimpin pembangkang termasuk Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kenderaan iringan beliau berwarna putih. Okey, baru individu kedua memasuki Istana Negara selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin dan saya kira pada jam 10.35 pagi di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim kelihatan memasuki pintu kedua Istana Negara bagi perjumpaan khas bersama Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, kita nantikan lagi pemimpin-pemimpin yang lain akan tiba. Sementara itu kita biarkan Datuk Seri Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan apakah hasilnya mungkin kita cuba bertanya dengan beliau seusai beliau beredar dari Istana Negara. Saya kira tidak lama, lebih kurang paling lewat sejam pertemuan ini akan berlangsung, seperti mana yang terlihat pada awal tadi, di mana Perdana Menteri yang juga Presiden Bersatu turut berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong hampir sejam. Harap anda semua dapat bersabar. Kita terus update dari masa ke semasa supaya anda tidak ketinggalan info terkini berkenaan perkembangan di Istana Negara pada hari ini. Lebih ada air abang. Tanya bos dulu. Lemah. Saya dekat istana. Yang saya nampak sini bernama Awani juga yang ada lah. Saya tak nampak. Semua orang tanya je. Saya shoot dulu. Tadi saya dah dapat Anwar Ibrahim masuk. Confirm dengan Anwar Ibrahim. Nanti pun Okey, seperti saja tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Presiden PKR telah pun tiba di pintu 2 Istana Negara bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi satu sesi perjumpaan khas bersama ahli-ahli politik tanah air yang terdahulu Perdana Menteri yang juga Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun menghadap Yang di-Pertuan Agong pada jam 7.49 pagi tadi dan beredar pada jam 8.55 pagi tadi. Dan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di pintu 2 pada jam 10.35 pagi tadi. Nampaknya hasil penunggangan kita menantang kita berhasil pada pagi ini. Anwar Ibrahim tu. Kita dia. Orang dia sekali. Kalau dekat-dekat buat macam ni, okey je. Okey, sementara itu kita hadirkan visual di pintu Istana Negara. Sementara saya
saya mengarang sedikit dan butiran lanjut anda boleh melalui di www.malaysiagazette.com ya. Wih. Ya. Mau. Hmm? Okey, bagi anda yang saya baru saja mengikuti kami sedang berada di pintu 2 Istana Negara bagi mengikuti secara langsung perjumpaan khas pemimpin-pemimpin politik utama di negara ini dan menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong masuk dalam 7.49 dan beredar 8.55 pagi. Kemudian Presiden PKR pula masuk pada 10.35 pagi dengan menaiki sebuah kenderaan Jaguar berwarna hitam diiringi dengan sebuah kenderaan SUV berwarna putih hadir di Istana Negara. Okey, ada seorang lagi. Kita tengok siapa? Bukan. Minta maaf. Ingatkan ada lagi yang datang. Kita masih menantikan Presiden Amanah dan juga Setiausaha Agong DAP. Muhammad Sabu dan juga Lim Guan Eng yang dikatakan akan turut sama dalam perjumpaan khas pada pagi ini. Saya kira perjumpaan setiap pemimpin itu dilakukan secara berasingan, seorang demi seorang, bagi memudahkan baginda atau Yang di-Pertuan Agong mendapatkan buah fikiran dan pandangan berhubung perkembangan semasa negara ya. Aku tak sampai satu. Ada timing ni. Yang isu saya cakap ni. Kamu ni. Lagi jangan ada clash. Kalau ada clash live, MG terus. Okey, sepanjang pintu 2 pihak polis ataupun unit berkenderaan menarikkan kenderaan di bahu jalan bagi mengawal keselamatan jalan ini kerana kita khawatir bagi mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini. Harapkan tiada apa-apalah di sini kan. Okey, sebentar dulu kita tengoklah pintu kedua Istana Negara. Sementara saya siapkan berita dan anda boleh baca di portal kita di www.malaysiagazette.com Sini bukan Mangkara. Mangkara adalah pintu ketiga. Ini pintu kedua di Damansara Heights. Kalau anda boleh Google, di sini terletaknya sebuah restoran, restoran mamak iaitu Ali Maju. Memang dekat sangat dengan pintu 2 ni. Kalau yang Mangkara tu di pintu ketiga. Lazimnya pintu ketiga ni dihadiri oleh NGO-NGO. Itulah pintu ketiga. Dan untuk appointment yang diperkenan Yang di-Pertuan Agong, selain pada PM akan melalui pintu yang kedua.
Tapi dia joki. Hello? Hello? Hello, ah? Teruskan komen anda ya, nanti saya akan baca sementara saya siapkan berita. Dan anda boleh baca laporan lengkap saya di portal malaysiagazette.com. Sekejap saja lagi siap. Terima kasih kerana dapat bersabar dan terus menonton dan melayari Malaysia Gazette. Terima kasih. Lain tadi ya. Aizat. Ada?
Okey, sementara kita menantikan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan bermusyawarah atau berjumpa dengan Pimpinan Agung. Saya kira tidak lama, mungkin dalam tempoh sejam perjumpaan khas ini bagi mendapatkan feedback ataupun maklum balas daripada ahli parlimen Port Dickson itu berkenaan perkembangan semasa, khususnya pandemik COVID-19. Seterusnya tuanku mahukan idea dan buah fikiran bagi memastikan negara ini terus dapat dipulihkan dengan kadar segera, memandangkan COVID-19 tidak sehingga kini telah membimbangkan, angkanya agak membimbangkan dan turut juga menjejaskan ekonomi negara. Kita pasti kebimbangan itu turut disuarakan oleh tuanku sebelum ini, dan juga disebabkan itu juga percaya perjumpaan ini terus dilakukan pada hari ini. Pintu 2 turut dikawal ketat oleh pihak polis, walaupun PKP, walaupun jumlah kenderaan kurang, tapi kehadiran petugas-petugas media saya kira lebih daripada 30 orang sedikit menggusarkan pihak berkuasa, kerana ialah SOP perlu dipatuhi sepanjang berada di luar pintu 2, kerana tidak mahu ada petugas-petugas media yang tidak menjaga jarak fizikal kerana penyebaran COVID-19 sekarang lebih cepat dan lebih mudah, walaupun sekadar melalui udara, pernafasan. Okey, tapi saya dimaklumkan bila ada seorang yang datang masuk menghadap, seorang lagi akan dijarakkan masa, tidak boleh serentak. Kerana tuanku dimaklumkan ingin berjumpa seorang demi seorang, tidak mahu berkumpul secara beramai ataupun dibuat secara berkumpulan, kerana bagi memastikan tidak ada risiko jangkitan COVID-19. Biarlah seorang demi seorang berjumpa, lebih mudah untuk tuanku berbincang dan sebagainya. Wah, banyak ya komen dari ini. Terima kasih kerana bersama dengan Malaysia Gazette, kerana sentiasa mendapat maklumat yang terawal daripada Malaysia Gazette. Kami pun agak awal pagi tadi tiba di Istana Negara pada jam 7.10 pagi. Kami pun takut terlepas detik-detik penting kepada negara dan juga rakyat di negara ini. Hari ini ada perjumpaan khas bagi mereka yang baru saja mengikuti kami. Ada perjumpaan khas yang di Pimpinan Agung sebelum ini berkenan
untuk menerima menghadap pemimpin-pemimpin politik, khususnya pembangkang dan juga kerajaan. Kali ini perjumpaannya agak berbeza berbanding sebelum ini. Sebelum ini untuk menyatakan sokongan, majoriti sokongan dan untuk membentuk kerajaan baru. Tapi kali ini saya tidak fikir untuk membentuk kerajaan baru atau menukar kerajaan, sebaliknya lebih kepada usaha untuk memulihkan negara. Pandangan semua pihak diperlukan oleh baginda sebelum baginda membuat keputusan yang tuntas dan bijaksana bagi memastikan negara terus berada di landasan yang baik, ekonomi semakin bertambah, bertumbuh dan rakyat kembali pulih, khususnya pendapatan dalam poket rakyat. Poket rakyat lebih penting kerana rakyat sangat terkesan akibat COVID-19 ketika ini. Jangan sikit je dari TV tak over lah. Dia semua duduk situ je, dia tak apa-apa. Okey, untuk maklumat anda, sekitar Istana Negara cuacanya agak baik, tidak panas sangat, tidak terik sangat. Ketika ini sedikit mendung cuacanya, sedikit mendung. Cantik cuaca hari ni, alhamdulillah. Tamatkan darurat. Dia minta tamat darurat. Kita pun tak pasti apa yang dibincangkan di dalam sana. Pastinya akan ada satu kenyataan akan diberikan oleh pihak sana selepas selesai segala urusan ni. Kami maklumkan besok ada lagi pertemuan, iaitu melibatkan pemimpin Barisan Nasional dan juga pejuang. Hari ini yang kita maklumkan ada 4 orang saja, termasuk Tan Sri Muhyiddin, ada Sri Anwar Ibrahim, Muhammad Sabu dan juga Lin Guang Eng yang akan masuk menghadap Istana Negara. Jadi sementara kita tunggulah siapa pula selepas ini yang akan tiba. Adakah Lim Guan Eng ataupun Muhammad Sabu. Kita nantikan, kita terus membawakan anda maklumat terkini secara langsung dari lokasi. Jangan risau. Ada yang mahukan bosku ataupun Datuk Seri Najib Razak kembali menyerajai negara. Ada. Kau tak sarapan lagi? Okey. Tak sarapan lagi? Buka je. Aku minum juga tadi. Oh, dah begini aku sampai kat sini pun boleh dengar. Siapakah ini? Kenderaan iringan, motosikal iringan. Saya kira pihak istana. Saya menjagakan pertemuan Datuk Seri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama yang di Pertuan Agong, kurang lebih sejam dari sekarang. Dan ketibaan beliau pada 10.35 pagi tadi, dan kita jangkakan pada 11.30 perjumpaan itu akan selesai. Saya harapkan penonton dan pelayan masih saja dapat bersabar setelah kita menunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin beliau sendiri mahu berkongsikan sedikit apakah intipati perjumpaan pada hari ini.
Degoman. Oh, berlaku hujan Kuala Lumpur alhamdulillah cuaca cerah setakat ini. Nampaknya dah mendung Tadi agak cerah. Sekarang dah mendung. Bagi kami baguslah sebab kami perlu berada di luar, tidak perlulah berpanas terik di luar ni. Alhamdulillah. Atuk jadi PM. Macam-macam komen kita hari ni. Terima kasih kerana menyokong Malaysia Gazette, terus memberikan komen-komen anda. Pastinya semua pihak, pastinya Perdana Menteri juga melihat komen-komen anda. Amat kembalikan kuasa kepada Agong. Itu yang sebaik-baiknya jika keadaan tidak terkawal. Agong ataupun Majlis Raja-Raja adalah payung rakyat, payung takhir pada rakyat. Dan saya kira dengan kebijaksanaan Yang Tuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu dapat mengembalikan kemakmuran negara dan menstabilkan negara daripada kekacauan akibat COVID-19. Ekonomi kita teruk akibat COVID. Jadi perlulah satu langkah yang drastik dilakukan. Dan sebab itu saya percaya ada perjumpaan ataupun Agong, Yang Tuan Agong berkenan untuk bertemu dengan semua pemimpin politik pada hari ini. Dan besok ada lagi. Besok kami dimaklumkan UMNO akan diwakili oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan beberapa pemimpin BN yang lain, Barisan Nasional yang lain. Dan turut kami dimaklumkan juga pengasas Parti Pejuang iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad juga akan menghadap Yang Tuan Agong esok. Jadi kami dimaklumkan hari ini ada 4. Pada awal pagi tadi adalah Tan Sri Muhyiddin yang mewakili Parti Bersatu. Yang kedua, sebentar tadi bermaksud 10.35 pagi tadi adalah Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita masih menantikan 2 lagi tokoh politik pada hari ini yang akan menghadap Yang Tuan Agong, iaitu Presiden Amanah Muhammad Sabu dan juga Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng Okey, saya kena adjust balik kamera saya. Bentar. Minyak kelapa minyak masak ya. Ramai yang bimbang kenaikan harga tidak terkawal ini hanya mengundang kemarahan rakyat dan membebankan rakyat. Dikala rakyat diminta duduk di rumah, harga barang pula naik Itu juga menjadi kerisauan kebanyakan rakyat yang di mana minyak masak walaupun harga telah naik menguntungkan peneroka Felda, peneroka sawit, namun pengguna minyak masak juga bimbang dengan kenaikan ini kerana ia sedikit sebanyak membebankan rakyat kerana harga yang mahal, pendapatan pula kurang. Jadi kerajaan perlu melakukan sesuatu supaya rakyat tidak terus marah sebegini.
Betul tu, harga melambung naik Pengsan rakyat, pengsan. Kami faham juga. Saya pun juga terasa terasa dengan kenaikan harga barang. Dekat anda yang orang kata ketua keluarga yang keluar untuk mencari barang keperluan, pastinya anda lihat kenaikan-kenaikan yang tidak menasabah yang dirasai juga oleh rakyat pada hari ini. Wan Sani nak berniaga pun susah sekarang. Banyak kedai yang terpaksa ditutup kerana tidak dapat pusing modal. Saya tak nafikan ramai yang macam tu, khususnya pada peniaga kecil dan juga penjaja. Setakat jual kuih apalah sangat kan, jual nasi lemak tepi jalan. Tapi bila datangnya Covid, habis pendapatan mereka kerana mereka sangat bergantung pada pendapatan harian. Jika mereka tidak dibenarkan berniaga, mereka tak boleh meneruskan hidup. Dan sebab itulah kerajaan membenarkan pekedai ataupun peniaga-peniaga kecil dan penjaja makanan khususnya tepi jalan terus berniaga seperti biasa. Tinggal lagi hanya secara bungkus take away sahaja. Dan pada Perintah Kawalan Pergerakan ini juga SOP tidak membenarkan dine in di permis-permis kedai makan, restoran. Tuan, semoga dipermudahkan urusan yang di Perdana Agong pada hari ini. Biarlah pertemuan ini berjalan dengan lancar dan pastinya dengan kebijaksanaan tuanku, pastinya ada jalan keluar untuk memastikan negara kembali pulih seperti sebelum ini. Azifidus Niza, toki-toki pun pening bos. Betul lah, tak dinafikan. Jami, minta median jangan sambung lagi PKP. Ramai juga cakap macam tu. Dan buka parlimen. Dia buka parlimen. Denisha Nur, jangan risau. Agong kita sangat-sangatlah berjiwa rakyat. Sangat-sangat perhatian pada permasalahan rakyat. Saya kira itu juga menjadi pertimbangan baginda atau tuan-tuanku. Daud Latadah, pengamal media pun berminyak dengan kerana ahli-ahli politik. Dia tahan. Jami wartawan, ada wartawan yang telah pun mengambil vaksin, ada yang belum lagi. Maklumlah secara peringkat-peringkat memang sebelum ni kita agak gelisah bila tidak dapat vaksin kerana kita terpaksa turun ke lokasi untuk mendapatkan liputan, mendapatkan berita. Tanpa wartawan rakyat tidak mendapat maklumat terkini. Iza Ayim, ramai yang terjejas, nak makan pun susah. Saya tak nafikan bila PKP ni ramai hilang pekerjaan, nak makan pun susah je lah. Kos makin meningkat bila semua ahli keluarga baru di rumah. Skala kos akan meningkat, makan meningkat, penggunaan elektrik, air dan sebagainya turut meningkat. Jadi rakyat perlu perhatian terhadap kesengsaraan rakyat akibat COVID-19. Saya kira semua pihak terkesan. Muhammad Firdaus, dah cocok vaksin belum? Saya belum lagi. Tapi rakan-rakan media lain sudah. Ada yang sudah. Terima kasih kerana bertanya. Muhammad Khairi, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah keluar dari istana? Belum lagi. Beliau masuk 10.35, saya kira dalam sejam beliau akan beredar. Jangan risau, nanti kita terus bawakan visual kepada anda.
Kita akan maklum kepada anda jika Datuk Seri Anwar Ibrahim beredaran, kita cuba dapatkan respon beliau sendiri. Mungkin beliau nak kongsikan sedikit apa aktiviti pertemuan khas pada hari ini. Fandi Yunus nak tanya minyak masak bila nak turun harga. Saya tidak pasti. Nanti saya akan dapatkan respon daripada Menteri Kabinet NHCP sendiri. Rasanya Menteri lebih layaklah untuk menjawab soalan ini. Syah Ahmad, harap-harap adalah keputusan yang bagus. Sian wartawan berjeruk panas banyak kali dah. Biasalah tu. Kami sedia berkorban demi negara, sedia memberikan maklumat terkini kepada rakyat. Kami juga berasa bertanggungjawab untuk memastikan rakyat diberikan kefahaman yang mendalam ngomong perkembangan terkini negara. Saufi Opi, dapat MACD lagi tak? Geng-geng wartawan kali ni tak dapat. Setakat ni tak ada. Setakat ni hanya ada sumbangan daripada restoran Mamak Berdekatan. Dia ada bekangan sikit air. Itu je lah. Storm Hercules, rancangan hiburan boleh sampai 50 juri. Kenapa masjid untuk solat cuma 12 orang saja? Yalah, kita maklumkan Astro telah menangguhkan rancangan itu lepas mendapat kecaman ramai netizen dan rakyat. Dan betul lah yang anda cakap tu, benda yang sama juga ketika persoalannya 12 orang saja sedangkan juri sampai 50 orang. Wah, ramai yang komen. Minta maaf kalau tak terbaca, tak terkomen. Saya cuba komen seorang demi seorang kalau dapat. Hanif Ibrahim, teman penipuk frontliner, harap diberi keutamaan kepada mereka. Betul, terima kasih kerana keperhatian anda. Kami pun terpaksa ke kawasan-kawasan zon merah, kawasan-kawasan berisiko tinggi, termasuk pusat-pusat saringan COVID-19. Ada rakan-rakan kami yang telah pun dijangkiti COVID-19 dan sedang kuarantin di pusat kuarantin. Doakan rakan-rakan kami yang lain cepat sembuh dan sihat, dapat keluar bertugas biasa. Cik Fazri, media pun jangan berat sebelah. Asyik tembak Sri Najib, biarlah berkecuali. Media mana tu? Setakat ni Malaysia Gazette kita laporkan semua. Jangan risau, kita tidak menyebelah mana-mana. Kita membuat laporan secara seimbang. Kita cuba kita cuba. Muhammad Hafizi, wartawan jaga sepi tak? Alhamdulillah, setakat ni jagalah. Tengok. Jaga. Setakat ni memang jagalah. Tak tahu lah belakang saya ni kan, jaga ke tak? Semestinya penjarakan fizikal diutamakan kerana pihak polis pun telah banyak kali mengingatkan media tadi supaya jaga penjarakan, jangan rapat-rapat kan. Abidah JB hujan turun, moga memberi rahmat untuk sejahtera Malaysia keseluruhannya. Amin. Muhammad Haikal Amin Pahang, harga ayam dan minyak masak bila nak turun? Saya tak pastilah bila nak turun. BN esok bersatu dah sampai tadi dan Semidin. Besok BN dengan Pejuang kalau tak silap lah. Tengok siapa lagi datang hari ni. Kita akan terus menunggu di pintu 2 Istana Negara supaya anda mendapat maklumat terkini Wan Khairul Abu Noh, tak apa nanti tuanku belanja MACD untuk wartawan lagi. Harap-harap ataupun tak harap ataupun terpulanglah siapa-siapa yang bermurah hati nak menyedekahkan makanan dan minuman kepada petugas media, dipersilakan. Tapi kami tahu pihak istana sangat prihatin dengan media.
Baru tadi ada air mineral dan juga teh tarik sampai di sini. Alhamdulillah. Hilang juga water kering tekak. Muhammad Sufian, jaga rapat-rapat. Itulah, jangan rapat-rapat. Kita pun risau juga bila tak ada penjarakan, takut mudah COVID-19. Kita pun tak tahu siapa pembawa virus ini. Eloklah kita jarak-jarakkanlah jauh-jauh sikit. Saya pun duduk jauh-jauh ni, risau duduk tepi jalan je. Walaupun panas, tadi panas kita tak apalah, panas sedikit. Janji tak kena virus. Datuk Seri Najib Razak yang paling sesuai memulihkan ekonomi negara sebagaimana sasaran Sultan Johor. Bagus cadangan Sultan Johor. Bukan senang raja-raja Melayu nak cadangkan pemimpin yang berkaliber untuk pulihkan ekonomi negara. Jemilah, selamat bertugas MG. Semoga kalian semua dilindungi Allah SWT. Terima kasih kerana atas doa dan perhatian anda. Terima kasih. Surah Al-Fatah, bersempatan COVID-19 banyakkan membaca Al-Quran dan berpuasa. Betul loh. Apa ni? Wija Oji, Sultan Johor terbaik. Kita tahu Sultan adalah payung negara. Itulah last hope kepada rakyat. Jika kerajaan yang memerintah tidak berfungsi ataupun gagal berfungsi dengan baik, kita berharapkan pada institusi diraja untuk memulihkan keadaan. Sekejap lagi saya pusing-pusing. Saya tak boleh nak alihkan kamera daripada tepi jalan sebab kita masih menantikan ketibaan pemimpin politik yang lain. Kalau saya kalih ke tempat lain yang terlepas pula kan. Kita nantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar dari Istana Negara. Saya kira tak lama lagi beliau akan beredar dari Istana Negara. Sementara itu memberi peluang pada pemimpin yang lain untuk tiba. Antara yang akan tiba juga adalah Presiden Amanah Muhammad Sabu dan juga Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng yang akan turut sama dalam perjumpaan khas bersama Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Baik. Ada yang tak tanya wartawan tengok SOP. Ini tak apa. Ini kamera. Rapat-rapat dulu tak Datuk Seri Anwar Ibrahim terbaik. Tak nafikan pemimpin-pemimpin lama ni berpengalaman. Tidak nafikan mereka juga mempunyai keupayaan. Tapi malangnya negara sekarang dilanda COVID-19. Jadi perbezaan politik haruslah diketepikan sementara dan bagi memberi keutamaan kepada usaha memulihkan negara dan ekonomi yang terjejas teruk akibat virus virus yang kita pun tak boleh kesan secara pandangan kasar Zairi. Dia ada kat sini. Ada? Gila datang ni. Abdullah, Datuk Seri Najib Razak, Perdana Menteri. Timbalan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan anda boleh tahan
Laksmana Pablo, cuaca nampak baik bos. Harap berpanjangan agar petugas media dan polis dapat menjalankan tugas dengan baik. Betul tu, cuaca sangat baik dan saya kira awan agak gelap sikit dah start mendung. Seperti mana berlaku pada pagi tadi, cuaca bermula agak mendung. Dan cuaca ini sangat-sangat kami harapkan kerana tidak ada panas terik macam sebelum-sebelum ini. Semudahlah kita membuat liputan di lokasi kami terus, dan kami bersama rakan-rakan media lain berada di luar pintu 2 Istana Negara, menantikan siapa pula yang akan hadir selepas ni. Okey, saya pusing sikit tengok wartawan. Okey nampak ada jarak jangan risau. Saya pun akan tegurlah sikit-sikit kawan-kawan kan. Janganlah rapat sangat kan. Okey, setakat ini tiada pergerakan keluar dari Istana Negara. Di mana tadi 10.35 pagi tadi, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim kelihatan tiba di pintu 2 dengan menaiki sebuah kenderaan jenis Jaguar berwarna hitam diiringi dengan sebuah kenderaan SUV berwarna putih. Dia kelihatan masuk dan mencari akan menghadap di Pertuan Agong tadi. Dan ketika ini saya sudah pasti perbincangan dengan tuanku akan berakhir pada bila-bila masa saja. Kerana kalau kita lihat terdahulu Perdana Menteri Tan Sri Yassin menghadap yang di Pertuan Agong hampir sejam. Beliau tiba pada 7.49 pagi dan beredar pada 8.55 pagi sebelum bergegas ke Putrajaya bagi mengemusikan mesyuarat kabinet yang lazim ni dilakukan pada hari Rabu. Di AP saya belum dapat sahkan lagi adakah datang. Kerana saya dimaklumkan perjumpaan khas ini ada 2 hari. Hari ini dan esok. Besok kita akan bersiaran langsung lagi dari sana. Kita akan bawakan visual kepada anda. Kita akan maklumkan jika ada perkembangan. Siapakah lagi yang akan bertemu dengan yang Pertuan Agong. Dan sesudah selesainya semua urusan ini, pihak sana akan mengeluarkan kenyataan rasmi apakah keputusan ataupun apakah pandangan baginda selepas pertemuan itu dilakukan membabitkan pemimpin kerajaan dan pemimpin pembangkang. ISMA 2, saya pilih Datuk Seri Najib yang terbaik buat Malaysia. Terima kasih atas pandangan anda. Muhammad Safrul Muazzim, Satu Malaysia, sayang bosku. Wow. Johan Muhammad, tak kisahlah siapa pun PM, janji boleh pulihkan ekonomi negara balik, sama-sama berganding bahu. Saya setuju tu. Berganding bahu tanpa mengira parti politik, ketepikan perbezaan politik, persengketaan politik, sama-sama berpakat bantu rakyat, bantu pulihkan negara, ekonomi supaya COVID ini tidak terus berbahaya hingga boleh menjejaskan keseluruhan sektor. Anas Omar, mandat buat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Doa-doa.
kita pun tak tahu apa pilihan, apa keputusan dan apa perbincangan bersama Yang di-Pertuan Agong hari ini ya. Muhammad Syahid, wartawan ini game bosu ke tak? Kita meraihkan semua pandangan. Kadang-kadang saya gelak je lah. Michael Russian, Najib tak boleh jadi PM. Sebab orang kata ada kes. Terpulang pada pandangan masing-masing. Saya bacakan komen-komen anda saja. Muhammad Nasir, Mahyudin terbaik. Boleh jadi, beliau pun berpengalaman juga. Tapi perjumpaan hari ini pastinya ada perbincangan yang lebih serius berbanding sebelum-sebelum ini, di mana masing-masing nak tunjuk siapa majoriti, ada SD dan sebagainya. Kali ini bukan untuk ubah kerajaan, sebaliknya bersama-sama untuk pulihkan negara. Muhammad Rafi, Datuk Seri Anwar Ibrahim terbaik di PM, jadi PM. Jami, vaksin slow, dah daftar tapi tak ada tarikh lagi. Samalah kita, belum ada tarikh lagi. Dan kepada anda yang dalam kategori berisiko, memang agak lambat kerana vaksin yang sesuai perlu dicari dulu sebelum diberikan pada golongan berisiko tinggi. Abdul Hakim Ismail, terima kasih kepada semua wartawan yang bertugas lemus membuat liputan sama-sama. Terima kasih kerana terus menyokong dan memberi semangat pada kami. Iskandar Syahrin, sekarang ini kita fikir pasal COVID, tak payah fikir pasal politik. Ya, itu yang terbaik Kita fokus pada satu masalah dulu yang boleh menjejaskan negara, dan barulah kita fikir pasal politik. Ramai yang komen Terima kasih kerana terus memberikan pandangan anda. Saya cuba yang termampu untuk membaca komen-komen anda. Terima kasih kerana menyokong Malaysia Gazette. Muhammad Nur Adnan, wujudkan kajian interim dengan bilangan kabinet yang terhad tetapi terbaik. Pilih pemimpin terbaik tanpa kita parti politik. Itu pun antara cadangan yang bernas juga Abdul Razak, MCO tu saya tak pasti adakah PKP yang akan dilanjutkan selepas 14 Jun ini. Kita tunggu dan nantikan apa juga perkembangan semasa. Kita boleh saksikan daripada televisyen maupun Malaysia sini sidang media seminar yang dilakukan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Rizazmi Abu Bakar, sekejap lagi Agong hantar KFC kat wartawan. Alhamdulillah kalau ada. Terima kasih pada mereka yang perhatian. Rizal Hakimi, PM sekarang dah okey. Ada yang kata dah okey, ada yang kata tak okey. Terpulang pada masing-masing apapun prestasi akan dinilai oleh rakyat selepas ini. Saya kira bila-bila masa saja Datuk Seri Anwar Ibrahim akan beredar di Istana Negara. Saya kira sudah sejam beliau berada di dalam. Dan saya kira pertemuan itu tidak lebih tidak kurang, melainkan ada kes yang lain akan dibincangkan. Saya kira pertemuan baginda oleh ke pagi tadi hanya sejam bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tamatkan PKP, luluskan atas negeri. Hasmiza Yusli. Bergantung pada kes Kalau kes makin teruk, rasanya susah kot. PKP akan terus. Atas negeri pun akan tidak dibenarkan. Kenderaan apakah ini? Saya kira kenderaan ini ada tulisan Jawi mungkin kerabat.
Mana boleh nanti jadi macam Ismail Sabri dengan Azmi. Baik, Lucy Najib seorang je tak pening. Cik Fazri. Baji kaya, baji mas. Pangku sayang Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ya ke? Kita pun tak tahu Rizal Hakimi. Adalah dalam mimpi. Muhammad Syahid, lambat lagi herd immunity, vaksin slow sangat. Dapat bersabar, dapat bersabar. Kerajaan cuba betul geromus untuk memastikan giliran anda dipercepatkan. Petugas media pun belum sepenuhnya mendapat vaksin kerana kami juga terpaksa bergelut berada di luar untuk membuat liputan di luar di lapangan. Raja Wali rimba kalau bosku jadi PM. Ramai komen nak bosku ni. Saya pun tak boleh nak jawab lah. Saya boleh baca je komen anda. PKP lebih mudah dihadapi rakyat. Bosku PM ke-9 Muhammad Safrul Muazzim. Min, bila Malaysia nak jadi negara Islam dan mengamalkan undang Islam, boleh tolong jawab? Oh, John. Bukan saya lah kena jawab. Ini siapalah saya untuk menjawab soalan anda. Tapi saya boleh jawab, Malaysia adalah Islam adalah agama persekutuan bagi Malaysia. Beza persekutuan dengan rasmi itu berbeza. Jangan salah konteks. Hadi Hajat, kalau Najib tak layak, biar dijadikan penasihat kerajaan. Banyak idea dia boleh membantu. Kalau Perikatan Nasional kisah kan, kalau dia kisah susah juga. Lepas tu kita kena ketepikan perbezaan politik, persengketaan politik. Duduk sama-sama selesaikan masalah negara ni. Okey, kita masih menantikan Presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk beredar dari Istana Negara. Saya kira sudah sejam beliau bersama dengan yang di Pertuan Agong. Adakah lebih daripada ini? Kita pun tak pasti. Kita menjangkakan pada bila-bila masa saja Datuk Sri Anwar Ibrahim akan beredar dari pintu 2. Wan Mazjan Yahya, Datuk Sri Najib Razak kena bersin nama dulu. Tak dinafikan juga. Sebab itu ada persepsi bila ada kes, ada persepsi yang katakan tak layak untuk mentadbir negara. Yalah, kita pun mahukan pemimpin yang bersih tidak mahu tersabit dengan apa-apa kes, khususnya salah guna kuasa dan rasuah. Muhammad Syahid, kalau lah Lim Kit Sian jadi PM, I cannot imagine. I cannot imagine. Saya pun no comment. No comment. Siapa jadi PM tak kisah, janji bukan Azmin. Jamilah. Kenapa tak suka dengan Azmin? Sorry tanya je. Okey, keadaan suasana dan cuaca di sekitar Istana Negara sangat baik hari ini. Saya tunjuk sikit awan. Ada awan tak? Cantik cuaca. Azman Ali PM. Wow, lantang tu.
Dia dalam kemudian tu. Dari dalam kita tu sebab sedikit nak Joya is watching. Siapa Joya? Kalau saya berhenti setakat ini secara langsung, saya nak cas sikit handphone saya, bateri dah kurang. Nanti kalau ada perkembangan daripada pintu 2, saya akan bersiaran langsung sekali lagi. Saya harap tidaklah bila saya matikan live ni Datuk Seri Ibrahim keluar pula kan. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menonton Malaysia Gazette dan teruskan melayari www.malaysiagazette.com. Terima kasih atas sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.